Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, hello, selamat tengah hari. Bertemu kembali dalam WHR Extra siaran hari Sabtu 20 November. Bersama saya Sugita dan juga Fahrin Ahmad. Kami berdua berpakaian seperti nak ke safari. Tapi tak juga kami lebih santai kerana hari ini hari hujung minggu, hari Sabtu, WHR Extra. Jadi izinkanlah kami ekstra sedikit pada hari ini kan. Okey, jadi saya pasti ramai yang merencanakan pelbagai aktiviti di hujung minggu ini, tetapi kita terus nak ingatkan sentiasa jaga diri, sentiasa jaga SOP kerana Sugi kalau kita merujuk kepada statistik semalam ada sedikit peningkatan Sugi. Betul tu Fahrin. Kalau kita lihat angka yang direkodkan adalah 6,355. Jadi terus ikut SOP yang ditetapkan seperti mana yang kita tahu, dijangkakan satu lagi gelombang akan melanda pada hujung tahun ini dan kita tidak mahu itu berlaku. Jadi sama-samalah kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Dan kita juga dapat melihat semua orang semakin juga selesa dengan keadaan sekarang. Tapi inilah perkara yang harus kita berikan perhatian dan juga harus sentiasa peka. Macam saya selalu ingin ingatkan, kita semua mahukan kebebasan, tetapi pastikan disiplin kita sentiasa terjaga. Okey, baik Farin, siaran semalam awak ada berkongsi yang awak bagaimana awak menyemarakkan lagi kasih sayang, cinta antara awak dan juga isteri awak. Betul. Nyanyi lagu tak? Lagu cinta ke apa-apa? Saya kadang-kadang ada juga nyanyi lagu, tapi isteri saya cakap tak payahlah, baik lagi saya tengok lagu cinta kita lah. Okey, baik. Kuasa lagu menjadi saksi, dua hati jadi satu. Kini 6 pasangan terus mara untuk membuktikan cinta mereka melalui lagu. Pasangan manakah yang mampu mengukuhkan kedudukan mereka di pentas lagu Cinta Kita 3? Dan nantikan minggu ini, iaitu minggu yang keempat, dihoskan oleh Kamal Adli dan Ain Idrus, disertai Mas Idayu dan Ajai sebagai juri tetap. Aura Cinta Kita tercipta kembali dalam lagu Cinta Kita musim ketiga setiap Ahad 9 malam di TV3. Okey, baik. Itu berkaitan dengan lagu Cinta Kita. Biasalah kan Fahrin. Okey, baju kita boleh sewa, kereta boleh sewa, macam-macam lagi lah boleh sewa. Keluarga boleh sewa ke? Keluarga, kalau kita macam mana kita nak menyewa sebuah keluarga? Tapi ada sesuatu yang menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda kerana di slot Diandra di TV3 terbaharu kerana ada keluarga untuk disewa. Kita nak tanya kepada keluarga ni lah. Ya, betul. Kita bersama dengan pelakon-pelakon drama Keluarga Untuk Disewa. Kita bersama dengan Fifi Laura Olivia, Azhan Rani dan juga Fimi Don. Hai, hello. Kalau mungkin ketiga-tiga je nak ada. Halo. Itu suara Azhan dengan suara Fimi saya dengar tu. Mungkin adik Fifi akan menyertai kita. Dah ada juga. Ada. Hello. Hai Laura. Hai. Semua sihat ya? Hello. Fui, tengok. Hai Papa. Macam meriah. Cukup meriah. Okey, Keluarga Untuk Disewa. Hai Olivia. Okey, baik, Keluarga Untuk Disewa. Farin. Hai Papa. Okey, kita nak terus nak tahulah mengenai Keluarga Untuk Disewa. Mungkin boleh kita tanya kepada Azhan dahululah. Apakah kisah di sebalik Keluarga Untuk Disewa ni? Keluarga Untuk Disewa ini adalah tentang sebuah keluarga yang telah disetkan untuk menjadi keluarga pura-pura lah sebenarnya. Okey. Wow. Dia disewa oleh seorang orang kaya bernama Puan Sri Mariam yang dibawakan oleh kakak Adi Bano. Okey. Dia ni kaya, keluarga sebenar diorang dah accident dalam kemalangan jalan raya, kemudian dah mati, kecuali anak kecil diorang saja bernama Aina yang dibawakan oleh adik Laura Olivia. Jadi Aina pun dia hilang ingatan, jadi dia tak nak kecewakan anak cucu dia. Disewakan beberapa manusia yang daripada berbagai latar belakang ni untuk menjadi keluarga tumpang
dan berpura-pura menjadi keluarga sebenar kepada cucu dia. Okey. Fimi mungkin boleh menyambung sedikitlah selain daripada watak-watak yang kita lihat tadi kan, apa lagi yang menariknya mengenai keluarga untuk disewa ni, memandangkan nak kita kata orang kata sinopsis cerita pun sebenarnya dah menarik dah, berbeza dah Fimi. Itu dari sinopsis cerita bang. Kita tak tengok lagi dari pelakon-pelakon yang terlibat. Kita ada Azhan Rani, kita ada Laura, kita ada Fimi Don, come on lah. Hello. Kita ada Adi Bano, kita ada Kak Dinas Mota, kita ada Afifah Nasir, kita ada Pekin Ibrahim dan kita ada ramai lagi pelakon-pelakon yang menjadi cameo di dalam cerita Keluarga Untuk Disewa. Dan setiap watak yang ada kat dalam tu semuanya watak yang berbeza-beza. Sebab macam Abang Azhan kata tadi, kita ni adalah manusia-manusia yang disewa dan dijadikan keluarga tumpang. Dan semua background lain-lain. Macam saya ni skinhead, Abang Azhan Rani dulu memegang watak seorang pengemis. Dan Kak Dinas adalah seorang penyanyi dangdut. Afifah adalah basker tepi jalan. Dan kita kena jadi keluarga yang kaya. Yang tak selesa environment tu, tiba-tiba nak kena jadi orang kaya. Sudah jadi. Maknanya kan, mungkin kalau boleh mengesahkan apa yang saya dengarkan ni, maknanya keluarga ni, setiap satu ahli keluarga ni, boleh saya minta maaf saya kata dikutip satu persatu daripada luar, digabungkan dalam sebuah rumah, suruh berlakon jadi sebuah keluarga. Memang dikutip itu betul lah. Okey, baik. Kita nak tanya kepada adik Laura Olivia. Adik kena unmute mic ya. Adik, macam mana, apakah nama watak Laura ataupun adik Olivia dalam kisah ini? Olivia? Mungkin unmute mic sayang. Laura kena unmute sayang. Tak dengar suara. Mikrofon unmute. Okey. Okey, Olivia boleh kongsikan nama watak tak? Okey. Laura. Laura sebagai Aina. Mama papa Aina, mama papa abang kakak Aina dah meninggal. So Aina je belum mati lagi. Itu mana cerita okey. Comel dia cakap. Kalau kita nak tengok cerita ni, seronok tak berlakon cerita ni dengan semua pelakon-pelakon yang ada kat dalam ni? Mungkin Femi boleh ceritakan. Laura happy sangat. Laura happy sangat dengan syuting dengan semua orang. Papa, mama, abang, kakak. Wah. Okey. Kalau kita tengok kan, sebenarnya kalau saya mengikuti sebenarnya tahu Azhan dan Fimi melihat perkembangan bagaimana mereka syuting dan sebagainya. Azhan, cabaran paling besar lah buat cerita ni selain daripada rambut awak yang kena warnakan lama tu. Apa lagi? Legend tu. Cabaran dia memang banyak lah, terutamanya syuting pun di waktu pandemik. Dan kita tersangkut lebih kurang dekat 3 bulan lebih juga kerana cerita ni, sehingga kan dia punya latar syuting kami patutnya di Melaka. Pasal kami pindah ke Besut sekejap dan start semalam episod 11 hari tu dah mula ada separuh Besut dan separuh Melaka. Okey, baik. Itu cabaran dia lah, kena hold dalam waktu yang panjang. Bila kita dah hold lama, kita nak maintain karakter tu yang agak mencabar untuk semua artis dalam ni. Lain macam lah rambut awak, Azhan. Awak dah cuba ni. Saya tak berani. Azhan Rani je berani tu. Okey, baik. Fimi, mungkin di penghujung ni, Fimi boleh kongsikan atau berikan pesanan lah kepada mereka yang belum lagi mula menonton Keluarga Untuk Disewa. Mengapa perlu mereka menontonnya? Fimi Don pandai pesan. Okey, silakan. Ingat ya kawan-kawan. Jangan lupa saksikan Keluarga Untuk Disewa, sebab Keluarga Untuk Disewa ni kenapa kita tak boleh terlepas satu episod pun, sebab kalau terlepas satu episod, dia terlepas satu information untuk dibawakan ke hujung nanti tau. Sebab total cerita 20 episod. Jadi setiap every detail, dan saya penulis skrip dan juga Abang Raja Mukris telah membuat satu kerja yang sangat luar biasa. Dan menginjekkan setiap info-info ni yang akan membawa ke hujung episod. Jadi tak boleh terlepas satu episod pun. Kalau terlepas jadi satu kerugian lah. Dia akan jadi episod yang ke-19, 20 nanti. Kenapa macam ni ya? So kena
kontrak dengan cerita ni dan sentiasa tontonkan. Jadi kalau ada keluarga untuk disewa 2, minta tolong yang kutip Farin Ahmad Amin, insyaAllah. Okey, Laura ni tak dinafikanlah. Saya bila melihat kepada promo ataupun teaser keluarga untuk disewa ni, beliau adalah antara tarikannya. Okey, Laura, bagi pesan pada semua yang tengok sekarang ni supaya tengok awak dalam drama ni. Go Cepat. Laura, go. Unmute mic. Okey. Jangan lupa tengok keluarga untuk disewa. Di TV9 Di TV9 Setiap hari Isnin hingga Khamis. Setiap Isnin hari Isnin hingga Khamis Jam jam 9 malam. 8.30 lah. 8.30 malam. Okey, 8.30 malam. Maafkan Uncle Farin, Laura. Saya je nak tengok dia orang learn ke tak? ya Saya kan? salah. Okey, sekali lagi kita nak Sorry ucapkan Laura, terima kasih. tak ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Azhan, Rani, Fimidon dan juga adik Fifi Laura kerana Okay, bersama selamat kita. bertugas juga. Baik, terima kasih banyak-banyak Terima keluarga kasih. untuk Bye-bye. disewa. Pastikanlah Bye. semua menonton kerana kalau anda melihat gabungan Bye, Laura. gabungan para Promise you. pelakonnya hebat-hebat dengan karakter yang berbeza-beza, warna-warni yang berbeza-beza. Bayangkan dikutip sana sini jadi sebuah keluarga untuk berlakon. Saya keluarga tengah rasa. bayangkan kalau macam awak kata yang tadi, keluarga untuk disewa 2 ada Farin Ahmad. Aduh, macam mana lah keluarga tu. Okey, apa pun itu dia keluarga untuk disewa Isnin hingga Khamis jam 8.30 malam hanya di TV9. Baik, sebenarnya kan Sugi, hari ni saya sengaja nak pakai macam luar biasa sikit Okey. ni pasal topik kita ni bukan saja di hujung minggu tapi tentang kaki filter. Kaki filter ni kita nak ambil gambar, nak posing, nak bergaya dan sebagainya. Kemudian antara tips-tips dan skill untuk kita mencantikkan fotografi kita tu. Dalam aspek fotografi ya, bukan sebab biasanya Farid, kita kena betulkan orang kata biasa orang rasa filter ni benda yang tak bagus. Orang guna filter untuk cantikkan gambar, untuk tipu orang yang melihat gambar mereka, gambar-gambar profil mereka yang cantik-cantik. Betul. Tapi filter hari ni filter yang bagus. Tapi itu yang kita akan bincangkan. Saya percaya ianya menarik perhatian ramai kerana ramai yang ingin belajar kerana tetamu-tetamu kita pada hari ini di kalangan juru foto yang berkemahiran tinggi yang boleh berkongsi ilmu mereka bukan saja mengenai fotografi pemandangan, produk maupun sebagainya. Betul. Tapi juga untuk diri masing-masing. Betul. Jadi hari ini Farin Ahmad akan ambil tips-tips itu dan mengambil OOTD saya di penghujung siaran hari ini. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI Extra. Wow. Nak posing lah. Wanita hari ini, wanita hari ini. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi kamera kini semakin canggih dan membuatkan seni fotografi juga menghasilkan jutaan karya foto terbaik sepanjang masa. Pada tahun 2019, seorang jurugambar, Sam Rowley, yang mempertaruhkan gambar 2 ekor tikus yang sedang bergaduh, memenangi anugerah Wildlife Photographer of the Year's People's Choice Award. Pada tahun lalu pula, aksi seekor harimau betina spesies Amur sedang memeluk pokok yang berjaya dirakam oleh jurugambar Rusia Sergei Groshkov juga dipilih sebagai pemenang utama bagi anugerah yang sama, iaitu Wildlife Photographer of the Year. Di Malaysia, karya fotografi bekas Menteri Sumber Manusia Tan Sri Dr. Fong Chan On antara yang pernah diangkat sebagai juara The Society's Photographer of the Year Award 2 kali berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, foto Syukur Khamis bersama kerbau peliharaannya yang dirakam oleh jurugambar Yusof Madi pula diangkat sekali lagi sebagai Image Asia 2020 oleh Asian Geographic bagi kategori orang jalanan. Justru dapat kita lihat dunia fotografi merupakan satu seni yang dapat mengangkat nama seseorang serta menjadi sumber kejayaan dan juga dapat memberikan peluang untuk kerjaya.
Baik, itulah dia kehebatan dunia fotografi dan bersama dengan juru foto yang hebat di seluruh dunia dan di Malaysia sendiri Sugi tak kurang hebatnya, ramai juru foto yang telah menerima banyak anugerah antarabangsa. Betul, saya setuju. Dan Farin, hari ini saya dah tak sabar dah untuk memperkenalkan tetamu kita di studio dan juga yang sudah pun terhubung dalam talian. Ada banyak tips dan kami nak tahulah lebih lanjut mengenai perkembangan kerjaya mereka dan sebagainya, apa yang mereka lakukan. Baik, kita bersama dengan Encik Amsyah Naif, betul? Okey, Encik Amsyah Naif, seorang jurugambar dan juga Encik Rashidi Abdullah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Okey, dan kita ada 2 orang lagi yang telah pun terhubung di dalam talian. Kita bersama dengan Hadi Rezan ataupun lebih dikenali sebagai Haks dan juga Sufian Ghaffar. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah baik. Sihat. Oh, berada di awang-awangan tu nampaknya tu Okey. Tinggi sikit, hari ni tinggi sikit. Kita hari ni ada 4 orang tetamu, Sugi. Dan saya tahulah sebenarnya filter ni dikaitkan dengan wanita. Betul, saya faham. Tengok Sugi mengaku Saya faham. Biasanya bila ada gambar yang tak ada filter, #no filter tu dah macam wajib sekarang ni. Sebab ramai orang yang gunakan filter. Dia nak membuktikan keaslian lah. Saya cantik natural tapi kadang-kadang ada juga hashtag yang baru saja sebenarnya Rashidi kongsikan kepada saya. Rashidi cerita dengan saya tadi. Semalam dia dah muat naik poster kan. Poster topik kita hari ni, dia kata perempuan marah topik kita pada hari ni. Apa, cuba cerita sikit sini. Itulah, bagi saya macam perempuan ni mungkin dia terasa. Ada yang terasa, dia kata terasa. Kaki filter ni filter. Mungkinlah dia orang tanpa filter dia orang takkan post gambar. Apa tagline yang awak katakan tadi? Hashtag dia tanpa filter siapalah saya. Tapi sekurang-kurangnya hari ni kita nak mengajak semua untuk sekurang-kurangnya memahami tips-tips filter yang orang kata lebih baik, tidak keterlaluan ataupun orang kata sampai tak menipu lah. Okey. Baik, kita teruskan saja bersama dengan Amsyah. Okey. Amsyah, kalau kita Amsyah ke Naif? Amsyah. Okey, Amsyah, kalau kita tengok sebenarnya sekarang ni yang sangat-sangat popular ialah kamera phone, kamera telefon. Dan kalau kita nak fahamkan sebenarnya antara kamera telefon dan kamera-kamera yang lain, sebenarnya adakah kamera telefon ni adalah suatu yang sebenarnya boleh menandingi kamera-kamera lain secara konvensionalnya ataupun apa kelebihan dan kekurangan? Bagi saya sebagai peminat shoot pakai kamera phone ni, dia ada kelebihan dia sendiri. DSLR pun ada kelebihan dia sendiri, phone pun ada kelebihan dia sendiri. So yang paling saya suka ialah sebab phone ni selalu ada dengan saya tau. So bila keluar, saya nampak benda cantik, snap. So macam kalau kamera kan berat, dia tengok dia kena ada effort lah nak bawa dulu pilih kan. So kena ada betul-betul main event. So dah plan benda tu. So macam phone ni unplanned punya shot macam maknanya kita sentiasa bersedia. Sebab benda saya suka ambil gambar environment saya di sekitar saya. So benda tu yang boleh saya nak terjemahkan ke social media saya lah. Suka ambil gambar apa? Dia suka ambil gambar environment. Awak? Saya suka ambil gambar orang lain. Tapi saya suka ambil gambar candid sebenarnya. Tapi gambar-gambar candid dia yang kami ada adalah gambar-gambar yang tidak terharga nilainya. Okey, baik. Kita tanya kepada Rashidi. Kalau Amsyah dah kongsikan kan bagaimana dia suka ambil gambar-gambar seperti mana, gunakan phone. Kalau Rashidi sendiri suka gunakan phone ataupun kamera yang konvensional? Bagi saya, ada masa saya suka gunakan phone. Ada masanya kalau betul-betul macam ada plan nak pergi jalan-jalan, contoh pergi nak cari street fotografi, saya akan bawa kamera yang lebih proper lah. Tapi selalunya phone lah yang paling banyak gambarnya sebab macam saya cakap tadi, benda tu ada dengan kita. So, momen-momen ni dia takkan berulang. Bila dia lalu depan kita, kita tak ada kamera waktu tu. Just ada handphone. So, kita gunakan handphone. So, saya prefer handphone juga lah. Dan Rashidi, mungkin boleh Rashidi kongsikan. Rashidi ada masalah penglihatan mata kan. Jadi bila ambil gambar tu, yang mana lebih sesuai kadang-kadang? Gunakan DSLR tu ataupun phone lebih sesuai dengan masalah Rashidi sendiri? Dan Rashidi tidak menjadikan itu sebagai satu kekangan untuk mengambil gambar-gambar. Ini yang menarik je saya dah tengok gambar-gambar yang tetamu Rashidi kita ambil pada hari ini. Okey, macam saya dua-dua tu ada dia punya halangan juga kadang-kadang. Macam phone ni mungkin senang juga saya nak ambil sebab saya boleh tengok skrin tu saja. Tapi kalau macam contoh kamera, saya gunakan mirrorless camera. Saya kadang kena tengok daripada viewfinder tu. So macam benda tu susah sikit lah. Tapi kalau dari phone tu senang juga saya tengok. Lepas tu saya tahu dah apa saya nak ambil. Tu kalau macam yang kamera tu selalunya saya dah balik rumah baru saya tengok balik gambar tu. Sebab kadang-kadang satu saya punya cabaran bila duduk bawah cahaya matahari susah.
kalau nak gunakan kamera. Okey, baik. Aha, ini dia di skrin. Okey, kalau ada yang ramai kurang pasti yang kami kongsikan, ini adalah antara mungkin masalah penglihatan yang dihadapi oleh Rashidi yang tidak menghalang. Kalau kata kira Rashidi saya punya early, advance atau extreme glaukoma? Saya dah ekstrim lah. Okey. Extreme glaukoma. Okey, tapi saya kira sebenarnya saya tengok juga. Saya tengok gambar-gambar awak memang cantik. Gambar saya dah Macam tengok tak ada masalah lah. keempat profil ataupun karya keempat-empat anda. Setiap satu anda mempunyai gaya anda tersendiri lah kan. Baik, dengan dua orang lagi tetamu kita yang berada atas talian, kita mungkin nak bersama dengan Hadi Rezan ataupun Haqs terlebih dahulu. Okey, yang menariknya tetamu-tetamu kita pada hari ini, kesemua mereka ada minat yang berbeza-beza. Dari segi apa orang kata fokus mereka. Bagi Haqs sendiri bagaimana agaknya? Saya suka kepada warna dan architecture. So basically saya punya gambar fokus kepada elemen macam pattern. So saya banyak ambil gambar wall, dinding. So basically saya macam kumpul warna-warna colourful wall kat Malaysia ni lah yang mana saya boleh jumpa. Wow, cantik. Boleh jadi wallpaper tak awak punya gambar-gambar ni? Boleh screenshot jadi wallpaper dalam phone. Tapi mana dapat minatnya, Haqs? Sebab saya memang tengok awak punya gambar semuanya kebanyakannya buildings lah kan? Bangunan dan sebagainya. Mana awak dapat minat ataupun idea nak ambil gambar-gambar sebegini sahaja ataupun fokus pada ini sahaja? Mula start motografi pada tahun 2014. So masa tu pun masa itulah maksudnya semua orang pun baru nak start banyak pakai phone ambil gambar kan. And then banyak orang macam saya tengok ambil gambar portrait, banyak gambar landscape, ambil gambar macam bunga ke apa. So saya cuba nak ambil gambar sesuatu yang lain, nak berbeza daripada orang lain. Dan saya minat warna. Saya kerja as a graphic designer. So saya punya pandangan terhadap grafik dengan cara saya hidup tu saya rasa adapt lah kepada cara fotografi saya. Tapi melihat pada gambar-gambar ni kan, macam mana selalu kehidupan orang yang ada minatnya seperti Haqs ni kan, macam lalu-lalu ternampak berhenti kejap tu ambil ke macam mana? Selalunya. Ya, itulah masalah. Selalunya kalau macam kita driving kan, dan nampak bangunan tu, memang akan cari tempat yang selamat untuk berhenti, terus pergi kat situ dan kita shoot lah. So kalau normally model saya my wife and then my son or my daughter. So kalau dia orang ada bersama dengan saya akan bawa lah dia orang untuk ambil gambar dia orang kat situ. Kadang muka apa Sugi, juru foto ni kadang-kadang mata dia je nampak, mata kita tak nampak. Dia orang dah nampak dah dekat framing tu dah. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Sufian pula. Sufian seorang pegawai bank juga, ya? Ya, betul. Sufian. Okey. Sepenuh masa pegawai bank ni. Sepenuh masa. Jadi Sufian, macam mana awak dapat minat untuk menceburi bidang fotografi ni dan pada masa yang sama awak bekerja di bank secara penuh? Okey, macam kita tahulah bank ni memang sentiasanya busy semua tu kan. So saya menggunakan waktu yang terluang tu untuk untuk release tension. So bila kita ambil gambar tu kadang kita rasa enjoy. Benda tu yang menjadi best. So bagi saya benda tu siapa-siapa pun boleh ambil. Untuk release tension tu. Pendapat saya lah. Okey, dulu ada orang kata untuk menjadi juru foto ataupun juru kamera ni kena masuk kelas, mesti pergi ke kursus dan sebagainya. Tapi kisah Sufian bermula ni agak berbeza. Macam mana boleh mula minat, ada gadget apa terlebih dahulu dan sehinggalah ke sekarang ni anda dah menghasilkan banyaklah gambar-gambar menarik di social media anda? Okey. So masa mula-mula saya start tu memang saya start dengan telefon. Telefon boleh saya cakap brand yang dulu saya pakai adalah Samsung. Itu dulu yang first saya pakai. So saya berubah kepada kamera pula, tapi pada masa sekarang saya berubah balik kepada mobigrafi. Sebab saya rasa benda tu lagi senang. Macam Amsyar cakap tadi, benda tu senang nak bawa mana-mana. Lepas tu sekarang kita ada macam-macam application yang kita boleh download untuk editing ataupun macam video pun kita ada application yang senang untuk editing. So saya rasa semua tu dah senang. So handphone memang sangat-sangat membantu bagi saya. Okey, dan Sufian ada YouTube channel juga ya yang berkongsi tips-tips macam mana nak edit video dan sebagainya ya. So siapa nak subscribe boleh IMOD. Tak apa masalah, boleh kongsikan. Kerana pengacara-pengacara wanita hari ini pun dah tahu memang saya pun sendiri pun pandai menyunting, mengambil gambar. Betul. Dia punya editing tu tahap lain lah Sufian kalau awak tengok. Okey, baik. Sebelum kita nak bertanya lebih lanjut bersama dengan anda berempat, kita nak kongsikan bersama dengan anda satu perkongsian daripada seorang jurugambar yang sebenarnya buta warna. Jom kita saksikan.
Okey, walaupun berwarna tapi tidak menghalang beliau untuk ada minat dan menjadi seorang jurufoto. Ini yang menarik mengenai dunia fotografi. Kita saksikan. Menghadapi masalah penglihatan rabun warna sejak 10 tahun yang lalu, Azwan Ahli Ahmad Zainal Latifi, 28 tahun, berasal dari Sitiawan, Perak, tidak menjadikan kekurangan diri sebagai penghalang untuknya memulakan kerjaya sebagai jurugambar sejak tahun 2018 lagi. Hanya bermula sebagai hobi, siapa sangka karya indah yang mempunyai sentuhan kreativiti tersendiri itu datangnya dari seorang pemuda yang mempunyai masalah buta warna. Saya dapat tahu yang saya buta warna daripada umur saya 18 tahun. Waktu tu nak ambil lesen kereta. Kan time ambil lesen kereta tu ada ujian buta warna kan. So daripada situ saya dapat tahu lah, time nak ambil ujian buta warna tu saya salah semua soalan. Buta warna ni agak susah lah kalau dalam bidang kreatif. Saya pun ada banyak juga cabaran sebenarnya, especially dalam bahagian editing. Saya kena tanya kawan-kawan yang sekeliling saya waktu editing tu. Contohnya macam nak edit gambar orang kan, kadang-kadang saya tak perasan pun orang tu punya kulit dah jadi terlalu orange. Saya ingatkan itu colour normal skin tone dia. Ada je macam klien tak percaya dengan hasil kerja saya. Mereka macam ragu-ragu sebabkan saya buta warna. Tapi tak apa, saya okey je. Saya ambil tu as a lesson to me. Berpegang kepada prinsip tiada apa yang mustahil jika berusaha dengan bersungguh-sungguh, Azwan berkata dia menjadikan kelemahan dirinya itu sebagai kekuatan untuk terus melangkah ke hadapan. Saya anggap buta warna ni sebagai satu keunikan untuk diri saya sendiri. Tapi kadang-kadang tu adalah juga sesedih bila orang cakap kau tu buta warna, macam mana boleh tangkap gambar, okey ke? Tapi saya through time saya cuba untuk positifkan diri saya so that saya tak adalah terperuk dalam ketakutan tu. Kalau asyik fikir takut dengan kelemahan sendiri, sampai bila-bila pun saya takkan berjaya or melangkah dengan lebih jauh lah. Tapi itu menariknya Zulfi. Kadang-kadang macam beliau kata buta warna. Tapi saya rasa mesti ada sesuatu yang unik dan istimewa daripada hasil karya beliau yang boleh dihasilkan berpunca daripada buta warna tu. Mana kita tahu Zulfi kan? Ya betul. Kita tak tahu tapi saya suka semangat itulah daripada yang dikongsikan tadi. Dan mungkin kita nak tanya kepada tetamu kita di studio lah ya. Amsyah, mungkin Amsyah boleh kongsikan juga, ramai yang terfikir kalau ambil gambar guna phone dan juga DSLR, adakah kualiti itu masih sama, berbeza atau macam mana kita? Sebab kalau nak ambil gambar perkahwinan, semua orang guna DSLR. Betul. Tak adalah orang profesional guna phone kan. Jadi apa bagaimana kualiti itu? Tak boleh ke ambil pakai phone? Dia macam mana sebab DSLR ni orang dah guna sejak dari dulu kan. So bila kamera phone ni dia nak macam masuk dalam dunia wedding ke apa, dia agak susah. Tapi dia possible untuk jadikan. So kalau nak buat tu, so kita kena proofkan dululah. Atau bahawa dengan menggunakan kamera phone boleh juga mendapat hasilnya. Tapi tak perlu pun nak tunggu klien ke apa. Kita boleh buat inisiatif kita sendiri. Tapi semestinya saya betulkan saya kalau silap lah, sebab memory card tu semua kena tukar, bateri dan sebagainya juga menjadi halangan dalam kalau nak ambil dalam majlis yang besar-besaran kan. Betul lah. Saya rasa dia berpunca daripada orang tak yakin lagi. Tapi sebenarnya kalau orang tanya apa bang, kamera apa yang bagus, kamera phone apa yang bagus, jawapan saya senang je, apa yang ada dengan anda sekarang. Sebab kamera sekarang semua dah macam sama level. Macam-macam dah boleh buat. Betul. Boleh shoot
portrait, boleh shoot yang ultra wide, boleh shoot landscape. Benda tu Betul. dah di ujung jari dah. Okey, Kadang-kadang kita baik. buat drama guna smartphone pun dah Phone. boleh dah Betul, sekarang betul. sebenarnya. Okey, untuk Rashidi sendiri, ini kita nak tanya ni. Hari ni ramai juga ternanti-nanti tips-tips apa kesilapan selalu dilakukan dan sebagainya. Kita dah tengok dah dalam dunia sekarang ni ramai orang suka ambil gambar, suka ambil selfie, pemandangan dan sebagainya. Selalunya kan kita nak tahu pada pendapat Syedi sendiri kan, apakah kesilapan-kesilapan lazim yang selalu orang lakukan bila mereka mengambil gambar ni? Oh, dia punya soalan tu. Oh, kan? Okey, saya sendirilah. Sebenarnya kesilapan yang saya buat sendiri Okey. dalam mengambil gambar dengan situasi saya sekarang ni. Kadang-kadang sebab tu saya tak suka ambil gambar orang. Sebab orang ni banyak komplain. Kadang-kadang kita dah ambil gambar dia, tak cantik lah, sengit lah. Sebab Dia saya mesti tak ambil boleh. OOTD. Saya punya vision ni tak perfect. So saya tak boleh nak tengok center ke tak. So bila kadang-kadang bila ambil gambar orang ni, dia orang banyak komplain. Tak center lah, sengit lah, nampak berisi lah, nampak apa. Adakah awak berkata ni wanita? Mungkin lah. Jangan mungkin. Ya, Syedi. ya. Jangan risau, saya ada ni. Kebanyakan. So bagi saya kalau kesilapan saya untuk mengambil gambar orang itu disebabkan saya punya luas penglihatan. Jadinya saya beralih arah. Saya tak nak ambil gambar orang. So saya pergi ambil gambar batu ke, ambil gambar jalan. Dia tak boleh komplain. Ambil gambar semut ke. Semut tak komplain tau. Tapi mungkinlah orang lain yang mempunyai kesilapan dalam ambil gambar ni, yang saya tengok sekarang ni, kadang-kadang gambar tu cantik cuma terlebih filter. Okey. Kita apa kata kita masuk tentang terlebih filter ni. Saya rasa itu mungkin kecakapan awak pasal awak lagi teliti tengok orang filter tak filter ni. Jadi sebab kadang-kadang dia dah cantik tau. Dia dah ada skin tone yang cantik. Tapi bila digunakan filter tu terlalu lebih ataupun overdose lah kiranya, gambar tu nampak sangat-sangat fake. Sedangkan pada asalnya gambar tu dah cantik dah natural dah. Betul. Tapi bila diubah, masukkan filter tu. Filter ni tak bercakap tentang filter ada misai semualah. Ini filter yang tiba-tiba yang nampak warna kontras dia lah, tinggi auto color. dia akan merosakkan gambar tu. Jadi rugilah dari gambar yang cantik tu bila kita masukkan filter yang tak sepatutnya, dia jadi macam tak cantik. Itu kalau edit sendiri. Tapi sekarang ni banyak aplikasi yang dah ada filter yang kita boleh guna. Dia macam template. Automatic atau automatic. Kita pilih template tu. Nama lain dia preset dah. Betul, preset. preset. Betul. Okey, baik. Mungkin kita juga nak tanya kepada Sufian dan Hux. Okey, kalau kita tengok Hux, tona color yang awak kongsikan di laman media sosial awak memang semuanya orang kata apa, sekata saya tengok. Bright, cantik, vibrant dan sebagainya. Tapi kalau bagi Hux sendiri kan, kebanyakan orang sepatutnya lah di laman media sosial, sepatutnya kita upload gambar yang jenis macam mana untuk mendapat bila orang tengok tu, cantik gambar dia. Sebab ada orang gambar gelap sikit, ada orang suka gambar yang cerah, ada orang suka warm yang kuning-kuning sikit. Jadi bagi Haq sendiri, yang mana lagi cantik sebenarnya? Ataupun mungkin itu identiti seseorang jurufoto tu. Macam ni lah, pada saya, bila editing ni dia tak ada right or wrong, tak ada betul ataupun salah. Dia sebenarnya ikut mata kita dan ikut purpose apa yang kita nak share gambar tu juga. Okay. Macam dia macam kalau gambar tu kita nak mood dia petang, sunset, so kita kena edit dia mengikut kesesuaian dia lah. Maksudnya kita gelap-gelapkan sikit, kita terangkan bahagian yang patut. Jadi maksudnya tak adalah macam semua gambar tu kena terang, gambar tu kena gelap, tak macam tu lah. So dia lain gambar, lain cara edit, lain proses editing dia mengikut kesesuaian cita rasa dan kesesuaian. Okey, tapi awak tak guna preset kan? Awak edit satu-satu gambar awak Setiap gambar saya dia melalui proses yang berbeza lah. Dia punya konsep editing dia sama, tapi sebabkan tone warna untuk setiap dinding kan berbeza. Jadi in details tu dia ada perbezaan dia sendiri. Okey, macam gambar-gambar kita lihat ni, adakah itu memang sepenuhnya menggunakan aplikasi telefon saja ataupun memang awak transfer ke dalam desktop, kemudian ada aplikasi lain atau sebagainya? Tak ada, saya memang ambil gambar pakai iPhone dan edit semua on iPhone. Semua edit semua dekat mobile sahaja. Okey. Haq, saya nak tanyalah Haq, berapa lama awak ambil untuk edit satu gambar? Sebab ketelitian itu memang wow, saya tak tahulah awak ambil berapa masa. Sebab saya kalau ambil 20 minit pun dah sakit mata tahu nak edit benda yang simple. Jadi Haq, berapa lama awak ambil? Dia depends on gambar juga. Ada gambar dalam 10 minit ke 20 minit je, tapi ada gambar saya ambil masa sampai 2 jam pun ada. Dia depends macam mana apa yang perlu diedit pada gambar tu. Sehingga awak puas hati lah.
Ya, tapi in general dalam 10 to 20 minutes cukup lah. Alah, pasal gambar tu dah cantik dah. Wow, 10 to 15 Okey. minutes. Okey, Sofian ni menariknya. Kira boleh katakan kita nak kepada Sofian lah. Pasal Sofian bermula daripada minat kan. Daripada seorang amatur. Sekarang ni dia jadikan satu hobi yang serius lah. Okey, kita nak kembali juga berkongsikan dengan para penonton. Selalunya kita tengok banyak orang ambil gambar, even secara mobile dan sebagainya, selfie, terutamanya okeylah perempuan dan lelaki. Macam saya katalah, bila kita sebut tentang kaki filter ni, selalunya apa yang awak rasa tak setuju tentang kaki filter ni, Sofian? Okey, macam kita tahulah filter ni dari dua jenis. Satu filter untuk cantikkan gambar yang macam style kita orang yang ambil. Dari satu filter yang sekarang diorang dah ada macam dekat TikTok, dekat story IG, yang untuk cantikkan muka ataupun nak buat yang kelakar-kelakar sikit, betul tak? Betul. So, bagi saya, terpulang pada individu masing-masing. Sebab benda tu, macam mana saya cakap, dia nak gunakan benda tu untuk kepuasan diri dia sendiri. Contohnya nak, kadang-kadang kita tak ada, self confidence tu tak ada kan. So bagi saya okey dia nak pakai. Dan lagi satu benda tu untuk seronok-seronok pun okey. Macam saya jenis suka travel ataupun keluar meet up dengan kawan-kawan. Kadang-kadang saya suka buat story guna filter-filter yang kelakar-kelakar tu untuk enjoy lagi dengan kawan-kawan. Saya punya style macam tu. So saya rasa filter ni tak ada masalah bagi saya. Sofian, sebenarnya kan sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, saya nak tanyalah, setiap seorang mungkin boleh kongsikan satu aplikasi yang boleh kita download untuk edit gambar. Sofian dahulu. Dia nak tahu dia sebenarnya ni. Sofian dahulu. Okey, bagi saya bagi dua lah. Satunya gambar adalah Lightroom, Lightroom mobile. Dan untuk video, try download VN. Free. Kena bayar saya tak nak. Free. Sebab bagi saya, zaman sekarang ni orang dah busy dengan buat video TikTok ataupun Reels yang pendek-pendek tu. So saya showkan korang guna application VN, Venezuela, Norway. Okey, untuk Sofian, saya pernah follow IG beliau, itu dia. Instagramnya IMMod_. Betul OD. IMOD. Okey. Haq, ada apa-apa aplikasi untuk dikongsikan bersama dengan Instagram Haq sendiri? Saya boleh suggest satu Lightroom yang macam Udi cakap, tapi lagi satu boleh download Snapseed. Snapseed semua free dan is good lah. Dia ada banyak option yang boleh membantu untuk cantikkan gambar. Okey, dan itu dia Instagram Haq ya. Hucksterized. Hucksterized. Okey. Terima kasih. Okey, kita nak tanya jugalah kepada Amsyar sendiri. Mungkin Amsyar soalan daripada Sugi juga aplikasi. tu. Aplikasi. Saya suka maybe touch retouch shot. Okey, ni saya tak pernah dengar. Dia macam contoh kita ambil gambar, contohlah ada orang kecil kat belakang kan. So kita nak buang dia, boleh pakai app. Ni yang selalu orang suruh buat. Boleh buang tak orang kat sini? Boleh buang tak? Betul. Itu yang kadang-kadang dia nak buang gambar saya ni. Bila ambil gambar, dia nak buang saya. Touch retouch ya. Okey, dan Instagram Amsyar adalah Amsyar Naif ya. Okey, dan Rashidi sendiri ada apa-apa aplikasi? Saya ni jarang edit gambar, tapi kalau saya edit pun saya just naikkan kontras ke sikit-sikit dekat ni je lah, dekat galeri tu kan, fotos tu dalam tu punya ni je. Mungkin soalan ringkas akhir saya saja. Mungkin kepada Amsyar ringkas saja. Sebenarnya telefon ni sekarang orang gila kamera tu tahu. Memang berbaloi ke orang nak sibuk berapa megapiksel harga sampai 8,000 9,000 telefon ni? Berbaloi ke? Bagi saya tak. Dia tengok atas kemampuan orang tu sendiri. Tengok kalau dia mampu harga 3,000, belilah 3,000, 2,000, 2,000. Kamera semua sekarang pixel tu dia tak adalah penting. Kadang-kadang orang mementing megapiksel kan. Macam iPhone, pixel dia rendah je dulu, tapi still kualiti dia cantik. Sebab the end of the day fotografer tu sendiri, siapa di sebalik kamera tu. Lepas tu gunalah filter. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada keempat tetamu kita yang telah berkongsi banyak untuk anda yang mungkinlah hari ini dapatlah juga tips kan yang anda boleh gunakan. Dan jangan lupalah download apa-apa aplikasi tu. Tak payahlah kita guna filter yang berlebihan, guna filter yang berpatutan. Terima kasih Haq, Sofian dan di atas talian dan juga di studio bersama kita Amsyar dan juga Rashidi. Baiklah, okey, sebelum kita berehat ada satu lagi perkongsian. Ini ramai juga tertunggu. Cara nak edit gambar. Kita saksikan dan kita berehat seketika.
goes by. It's been a long time. Some of the old songs. For old time's sake. As time goes by. It's been a long time. Some of the old songs. For old time's sake. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terus bersama di Wanita Hari Ini Ekstra di hujung minggu ini dan kita akan terus saja bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Seperti mana anda saksikan di hadapan saya ada pelbagai produk berkualiti dari Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam. Apa khabar Farid? Baik, Alhamdulillah. Atira, sekarang ni ramai orang dah keluar, dah pergi jumpa-jumpa orang dan sebagainya. Semua orang mesti nak nampak cantik. Jadi Atira, kongsikan. Silakan. Terima kasih Farid. Sebenarnya topik hari ini pun sangat bersesuaian dengan produk yang saya bawakan, iaitu kaki filter. Jadi sebenarnya hari ini Jamu Jelita nak mengucapkan selamat hujung minggu semua. Assalamualaikum. Okey, hari ini sebenarnya Jamu Jelita bawakan produk yang sangat berkesan ataupun yang bersesuaian untuk anda, iaitu membantu anda secara luaran dan dalaman untuk ada kulit yang cantik. Sebab saya percaya sebagai wanita ni Farid, wanita ni memang pasti nak ada kulit yang cantik, kulit yang mulus, kulit yang tak ada masalah, supaya tak perlu lagi nak pakai makeup ataupun nak pakai filter untuk ada kulit yang cantik. Jadi sebab tu saya bawakan produk Puak Putih Mulus khusus untuk anda yang mana produk ni dah 10 tahun di pasaran. Sebab dermatologi di Malaysia sendiri yang mengesahkannya Farid, kebanyakan wanita di Malaysia memang ada masalah kulit, dan masalah kulit yang paling teruk dihadapi oleh rakyat Malaysia adalah masalah jeragat. Dan sebenarnya Farid, ini terjadi adalah atas kesalahan diri sendiri, yang mana kita ni pilih produk yang salah. Kita pilih produk yang bantu beri kesan pantas tapi ada kesan untuk jangka masa panjang. Yang mana produk yang kita pakai ada bahan terlarang. Dan produk ini menyebabkan kulit kita menggelupas, kulit kita bermasalah dan sebagainya. Dan kesalahan kita juga, kita pakai produk itu daripada usia muda. Muda dah pakai produk yang bukan yang menyebabkan kulit kita bermasalah. Dan sebab tu kalau kita perasannya, sebenarnya kebanyakan wanita di Malaysia baru nak masuk 30-an tapi dah ada tanda awal jeragat. Jadi sebab itulah kita bawakan produk khusus untuk anda yang bantu anda untuk ada kulit yang cantik. Dan pesanan dari Jamu Jelita, sayangi kulit anda. Anda boleh jadikan Puak Putih Mulus sebagai alternatif untuk menjaga kecantikan kulit kita yang kita formulasikan dengan bahan seperti yang tertera di kaca TV. Dan Puak Putih Mulus ni anda boleh amalkan tanpa was-was, kerana Puak Putih Mulus merupakan produk yang ada uji kaji makmal, produk yang mendapat pengkelasan makanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, dan paling penting produk yang telah disahkan halal oleh JAKIM. Boleh amalkan tanpa was-was kerana produk ini akan bantu merawat masalah kulit dari dalam, yang kita tahu penjagaan dalaman lebih efektif dan berkesan. Jadi jika anda amalkan suplemen seperti Puak Putih Mulus ni, ia akan bantu bekalkan nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, koenzim Q10 untuk bantu merawat masalah jerawat, masalah jeragat, untuk bantu mencerahkan kulit, melembabkan kulit anda supaya tidak perlu lagi pakai produk yang ada bahan terlarang untuk kulit cantik. Untuk nampak glowing tapi hakikat dia memberi kesan untuk jangka masa panjang. Jadi sebab tu hari ini saya bawakan produk Puak Putih Mulus. Ini adalah produk rangkaian Jamu Jelita yang pertama, produk pencerahan pertama yang kami keluarkan dah 10 tahun di pasaran. Anda boleh pakai tanpa was-was. Ramai yang dah amalkan, banyak testimoni yang berpuas hati dengan produk ni. Jadi lelaki yang mana ada masalah kulit pun boleh pakai, sebab saya percaya sekarang ni bukan perempuan je nak ada kulit yang cantik Fahdin, lelaki pun sama. Betul. Dan khusus untuk penonton wanita hari ini, sekarang ada promosi. 2 produk berharga cuma RM55 saja. Harga asal RM38.90. Dan kalau berminat, kena cepat-cepat dapatkan
yang di Jombai untuk stok lebih lama. Sebotol untuk 2 minggu je. Jadi beli 2 botol, tahan sebulan orang kata Farid. Wah, harga pun menarik Atira. Okey, yang Betul, itu Farid. senangnya bancur dan minum dan seterusnya apa lagi kita boleh gunakan agaknya? Okey, penjagaan dalaman sudah, buat putih mulus, luaran pun penting. Orang kata baru seimbang. Jadi sabun si wajah ni adalah sabun yang sebenarnya sangat bersaing buat anda yang mana kebanyakannya ada masalah kulit berminyak ataupun kusam. Jadi sabun si wajah ni adalah sabun yang ada butiran skrap halus. Penggunaannya tidak mengeringkan kulit. Sabun si wajah bantu bersihkan kulit anda sehingga ke dalam pori. Bantu bersihkan kesan minyak, kesan solekan. Jadi yang mana nakkan sabun yang bantu menghaluskan kulit, mencantikkan kulit anda boleh dapatkan sabun si wajah. Sekarang harganya hanya RM10 ya. Di Jombai harga dia RM10 saja, sangat murah. Bila kita dah pakai sabun, kita wajib pakai set lain. Jadi selepas kita pakai sabun, kita pakai pula toner glutathione. Kita dah pakai toner. Toner glutathione ni merupakan toner yang tidak ada bahan terlarang. Saya ulang lagi sekali, tidak ada bahan terlarang yang akan bantu beri kulit anda mengelupas ke tidak. Dia tidak ada bahan yang bantu ataupun bukan bantu orang kata merosakkan kulit. Sebab kita menggunakan ekstrak daripada glutathione. Glutathione ni anda pasti tahu merupakan ejen pencerah semula jadi yang akan bantu memudarkan parut, mengurangkan masalah jeragat dan bantu memberikan pencerahan buat kulit. Bila kita dah pakai sabun, toner tak lengkap kalau tak ada serum. Jadi kita bawa serum awet muda khusus untuk anda yang mana ada kulit samban ataupun sensitif, dan kadang-kadang tu bila orang ada masalah kulit samban atau sensitif tidak boleh pakai serum yang bukan-bukannya. Orang cakap kulit akan pedih, kulit akan kemerah-merahan. Jadi dengan serum awet muda kita menggunakan ekstrak daripada aloe vera, ada juga ekstrak daripada apple stem cell yang akan bantu beri efek cooling pada kulit wajah serta bantu untuk menghaluskan liang roma di muka, liang pori orang cakap, dan juga bantu atasi orang kata apa tanda awal kedutan. Jadi yang mana nakkan serum berunsurkan aloe vera yang beri efek cooling pada kulit wajah dan anda ada masalah kulit samban dan sensitif, serum awet muda amat bersesuaian. Dan yang terakhir hari ini Pearl White Cream, orang kata apa, faktor penuaan adalah daripada kita ni terdedah dengan banyak cahaya matahari. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang negaranya panas, kita memang kena pakai krim yang ada sunblock, orang kata apa, ada SPF. Jadi dengan Pearl White Cream ni, ini adalah krim multifungsi yang kita formulasikan dengan SPF 35. Jadi yang mana tak ada masa ataupun lebih suka orang kata apa, skincare tu kita ringkaskan. Jadi krim multifungsi Pearl White Cream ni ada 5 fungsi. Dah tak perlu pakai moisturizer sebab dia boleh jadikan moisturizer juga dalam masa yang sama, boleh jadikan sebagai sunblock sebab kita formulasikan dengan SPF 35. Jadi secara ringkasnya buat anda yang nakkan produk untuk penjagaan dalaman dan luaran, untuk dalaman anda boleh dapatkan Pearl White Putih Mulus, produk pencerahan nombor 1 di Jamu Jelita yang khusus untuk anda berharga cuma RM38.90 untuk bantu mencantikkan kulit anda. Dan secara luaran anda boleh dapatkan sabun seri wajah, kita ada Pearl White Toner, kita ada juga serum awet muda dan juga Pearl White Cream. Dan ini adalah produk penjagaan luaran yang bantu mencantikkan kulit. Orang cakap apa, tak lengkap penjaga dalam je, luaran pun kena jaga baru seimbang. Jadi buat anda yang nak mendapatkan sebarang konsultasi tentang produk, boleh terus WhatsApp Atira di 013-3535-7553 ataupun dapatkan kesemua produk Jamu Jelita di www.jombai.my dan juga di kedai jamu dan kios kecantikan. Terima kasih Farin. Ya, terima kasih Atira, satu pakej yang saya kira lengkap untuk wanita di luar sana. Lepas ni guna Jamu Jelita, tak payah lagi lah pakai filter lebih-lebih kan. Okey. Betul, baik. Terima kasih Atira dan kita akan Sama-sama, berehat Farin. seketika. Ada lagi pesanan yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda di hujung nanti. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasihlah kerana masih lagi bersama dengan kami. Dan Farid, kalau kita lihat topik kita pada hari ini kan, kita dah banyak kongsikan bagaimana nak ambil gambar, filter awak guna. Saya dah download. edit. Oh, okey. Dah download ke aplikasi yang dikongsikan tadi? Tapi lah biasa sekarang ni semua orang ada telefon. Ya betul. Setiap orang boleh menjadi juru gambar. Tapi bila bercakap mengenai juru gambar profesional itu adalah lain. Kita harus faham itu juga. Itu kerjaya mereka, kerjaya mereka. Dan mungkin kegemaran ataupun kesukaan seseorang itu untuk memuat naik pelbagai pengisian, gambar dan sebagainya. Saya kira untuk menjadi seorang juru foto juga serba sedikit kita perlu memahami sensitiviti, kita perlu memahami etika mungkin ketika mengambil gambar orang lain terutamanya dan memuat naik di laman media sosial dan sebagainya. Dan mungkin bagi anda yang sekarang ni hanya melakukannya sebagai hobi dan anda ingin mendalami lagi fotografi, anda bolehlah pelajari lebih lanjut sebab ada banyak yang kita boleh pelajari dari segi aperture,
dia, white balance dia dan sebagainya. Kan kami tak tahulah sangat dalam aspek fotografi ni. Apa yang kami tahu kami kongsikan secara orang kata begitu sahajalah. Tapi sebenarnya yang paling seronok itulah dia, pasal kita dah boleh belajar sendiri sekarang. Tapi jadi kaki filter pun okey, tapi janganlah sampai orang jumpa kita depan-depan apasal macam tak dalam gambar. Kan? Saya macam dalam gambar kan? Awak macam dalam gambar. Okey, kita akan kembali hari Isnin nanti dengan satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu mengenai stres. Tapi stres ini menjadi punca anak-anak terabai. Jadi sehingga kita berjumpa lagi hari Isnin, jaga diri, selamat berhujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia menyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluar